Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan berkongsi sama-sama ilmu dalam tajuk nombor dan operasi, iaitu untuk matematik tahun 6. Baik, untuk nombor dan operasi, apa yang pertama sekali kita akan lihat ialah standard kandungan 1.1, iaitu aplikasikan sebarang nombor. Dan standard kandungannya ialah mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor. Okey, jadi sehubungan dengan ini, tajuk ini membenarkan semua pelajar menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Untuk pengetahuan pelajar, kalkulator ada dua jenis, iaitu kalkulator saintifik dan kalkulator yang biasa. Jadi saya andaikan di sini semua pelajar menggunakan kalkulator yang biasa. Baik, kita cuba tengok soalan ni. Iaitu, soalan ni meminta kita selesaikan dengan menggunakan kalkulator. Kemudian bundarkan. Okey, kalau kita lihat di sini ialah bundarkan. Bundarkan ni ialah satu pelajaran yang kita belajar pada tahun 4 dan tahun 5. Jadi saya harap pelajar-pelajar tidak lupa lagi macam mana cara kita nak membundarkan sesuatu jawapan. Baik, 34,561 tambah 862 kali 35. Soalan ni melibatkan dua operasi, iaitu tambah dan kali. Jadi pelajar kena tahu operasi mana yang perlu kita buat dulu. Jadi kalau untuk soalan ni tambah dan kali, jadi operasi kalilah pelajar perlu buat dulu. Sekarang kita sama-sama akan mendarab 862 kali dengan 35. Okey, diminta semua pelajar mengambil kalkulator. Kita akan kira sama-sama. 862 dikali dengan 35. Okey, jawapannya ialah 30,172. Okey, saya tulis balik soalan di depan ni. 34,561 ditambah dengan 30,172. Okey, sekali lagi kita ambil kalkulator, kita tambah. Jadi cikgu tambah. Jadi jawapan yang kita akan perolehi ialah 64,731. Baik, yang ni tak mendatangkan masalah kepada kita sebab kita akan menggunakan kalkulator untuk menjawab. Masalah sekarang ni, yang ni. Masalah kita sekarang yang ni. Okey. Bermaksud jawapan yang kita dapat ni, kita kena bundarkan kepada ratus yang hampir. Kalau pelajar ingat, pembundaran ni kita belajar pada tahun 4 dan juga tahun 5. Jadi untuk tahun 6 ni sepatutnya pembundaran ni pelajar perlu kuasai. Okey, baik. Sekarang kita sama-sama bundarkan jawapan ni kepada ratus yang hampir. Baik, langkah pertama kita akan tandakan rumah ratus. Okey, cikgu akan tanda sekarang rumah ratus. 10 ratus. Okey, 7 ialah rumah ratus. Kita ingat balik. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Sebelah kiri tetap dan di sebelah kanan akan bertukar menjadi sifar-sifar. Sekarang di sebelah kanan 7 ialah nombor 3. Jadi, nombor 7 akan kekal. So, nombor 3 akan bertukar jadi sifar. Nombor 1 akan bertukar jadi sifar dan di sebelah kirinya akan kekal. Jadi, jawapan untuk soalan ini ialah 64,700. Sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan ini melibatkan bahagi dan juga tolak. Jadi kalau bahagi dengan tolak, kita kena selesaikan bahagi dulu. Okey, kita selesaikan bahagi dulu. Cikgu ambil kalkulator. Okey, pelajar ambil kalkulator. Sekarang 535,612 dibahagi dengan 4. Okey, jawapan yang kita akan dapat ialah 133,903. Okey, kita salin balik soalan ni. Tolak 9,412. Okey, guna lagi kalkulator. Tolak 9,412.
Jadi jawapan yang kita akan dapat 124,491. Okey, baik. Jawapan kita bukan setakat ni ya. Kita kena bundarkan kepada rumah ribu yang hampir. Kita recall balik, kita ingatkan balik bagaimana cara pembundaran. Pertama, langkah pertama kita akan tanda dulu rumah ribu. 10, ratus, ribu. Okey, nombor 4 ialah berada di rumah ribu. Okey, ini ialah kiri. Kiri tetap, kanan akan berubah menjadi sifar. 4. Nombor di sebelah kanan nombor 4 ialah nombor 4. Sebagaimana yang kita belajar dulu, kalau nombor 4, jadi nombor 4 ni akan kekal menjadi 4. Okey, yang ni akan bertukar menjadi sifar. Dan di sebelah kirinya akan kekal. Jadi jawapan yang kita perolehi ialah 124,000. Kita tengok lagi soalan. Kalau pelajar lihat soalan kali ini, jawapan yang dikehendaki ialah satu tempat perpuluhan. Okey, kita akan lihat nanti apakah yang dimaksudkan dengan satu tempat perpuluhan. Sekarang soalan ni melibatkan operasi kali dan bahagi. Okey, kalau kali dan bahagi bermaksud kita boleh buat mengikut urutan. Jadi sekarang ni pelajar ambil kalkulator. Kita selesaikan dulu 524 kali dengan 23. Cikgu ambil kalkulator. (524) kali dengan 23. Jadi jawapan yang kita akan dapat ialah 12,052. Kita sambung bahagi dengan 14. Okey, guna lagi kalkulator. Kita sambung. Jawapan kita tadi kita bahagi dengan 14. Okey, jawapan yang cikgu akan dapat ni ialah 860.8571. Okey, baik. Yang ni ialah bukan jawapan yang terakhir kita. Kalau kita lihat di sini, satu tempat perpuluhan. Apakah maksud satu tempat perpuluhan? Ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan yang macam ni. Cuba lihat elok-elok. Di sini selepas titik perpuluhan ada 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor. Jadi nombor ni ada 4 titik perpuluhan. 4 sebab selepas titik ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tapi sekarang soalan ni dia nak satu sahaja tempat perpuluhan. Okey, kita salin dulu yang depan ni. Yang depan ni pelajar salin dulu. Okey, tidak ada apa-apa perubahan. Okey, sekarang ni satu tempat perpuluhan bermaksud selepas titik ni dia nak satu saja. Nak satu saja nombor. Bermaksud selepas titik ni kita nakkan satu saja nombor. Okey, maksudnya nombor ni nak satu saja. Adakah kita akan tulis 8? Adakah kita akan ambil nombor 8 ni saja? Okey, tak boleh. Memang kita akan ambil nombor yang di depan, tapi nombor yang di depan ni dia akan bergantung pada nombor yang di sebelah kanan dia. Macam pembundaran juga, ini adalah nombor 5. Jadi kalau nombor 5, kita kena bagi 1 dekat rumah di depan dia. Jadi di sini 8, kita padam, kita tulis 9. Jadi jawapan dia ialah 860.9. Okey, kalau pelajar tengok di sini selepas titik ada satu saja nombor. Sebab itulah dikatakan satu tempat perpuluhan. Kita cuba tengok lagi soalan seterusnya. Okey, baik, soalan kali ini melibatkan operasi tambah dan juga operasi bahagi. Dan jawapan yang dikehendaki ialah 2 tempat perpuluhan. Bermaksud selepas titik perpuluhan kita nak 2 nombor sahaja. Baik, kalau yang ni tambah dan bahagi. Jadi macam pelajar tahu, kita ambil kalkulator, kita kena selesaikan yang bahagi dulu. Okey, cikgu ambil kalkulator lagi. 81,223 bahagi dengan 12. Cikgu tulis dulu 45 tambah dengan jawapan yang kita bahagi tadi. Cikgu akan dapat 67,600.
6,768.583. Guna kalkulator. Okey, 45 tambah dengan 6,768.583. Kita akan dapat jawapan 6,813.583. Dah dapat ke jawapan? Belum. Sebab di sini selepas titik perpuluhan ada 1, 2, 3 nombor. Tapi soalan nakkan 2 saja tempat perpuluhan. Iaitu selepas titik nak 2 nombor saja. Baik, kita tulis yang di sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni kekal. Tidak ada apa-apa perubahan. Okay, titik. Sekarang kita nak 2 saja nombor. 1, 2. Okey. 1, 2. Nombor yang kedua ni kita tengok di sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan dia ialah nombor 3. Jadi bila nombor 3 bermaksud nombor 8 ni tidak ada sebarang perubahan. Okey, jadi jawapan dia ialah 5, 8. Kalau pelajar lihat selepas titik ni ada 1, 2 tempat perpuluhan. Jadi inilah jawapan 6,813.58. Baik, kali ini kita akan lengkapkan pola nombor pula, tapi masih lagi menggunakan kalkulator. Lengkapkan setiap pola nombor yang berikut menggunakan kalkulator. Baik, kalau pola selalunya ianya akan melibatkan operasi tambah dan operasi kali atau darab. Kalau kita lihat soalan ni, 1, nombor keduanya ialah 8. Okey, kita cuba 1 kali dengan 8. Okey, 1 kali 8 memang akan dapat jawapan 8. Cikgu ambil kalkulator, cuba pula 8 kali 8. Ya, di sini 8 kali 8 kita akan dapat 64. Okey, pelajar cuba sekarang. 64 kali 8. Adakah akan dapat 512? Okey, kita cuba. 64 kali dengan 8. Ya, 64 kali dengan 8 akan dapat 512. Bermaksud di sini, okey, di sini kali 8, dapat jawapan sini. Jawapan sini kali 8, dapat jawapan di sini. Jawapan di sini kali 8 dapat jawapan di sini. Jadi 512 pun kita akan kali dengan 8. Akan dapat jawapan di sini. Okey, kita guna kalkulator. 512 kali dengan 8. Cikgu akan dapat di sini 4096. Okey, 4096 kita kali pula lagi dengan 4096 kita kali dengan 8. Kita akan dapat 32,768. Okey. Kita guna kalkulator, kita kali lagi dengan 8. Jadi jawapan di sini adalah 262,144. Bermaksud pola di sini ialah kita kena kali dengan 8. Kita tengok soalan pola seterusnya. Okey, masih lagi soalan pola. Kalau pelajar lihat di sini, soalan ni beri kita 1 nombor, 2 nombor, nombor yang ketiga kosong dan nombor yang keempat. Okey, selalunya kalau soalan yang ada nombor berturut-turut, kita kena cari dia punya perbezaan. Okey, jangan risau, kita ambil kalkulator, kita cari perbezaan. Nak cari perbezaan ni kita akan ambil nombor yang banyak ni tolak nombor yang depan. Okey, 14,175 tolak dengan 13,450. Oh, maksudnya perbezaan nombor ni dengan nombor ni ialah 725. Bermaksud 13,450 tambah dengan 725 akan dapat jawapan yang ni. Okey, kita cuba. Kita ambil soalan ni, kita tambah dengan 725. Dapat nombor berapa di sini?
Okey. 14,175 tambah dengan 725. Cikgu dapat di sini 14,900. Okey. Kita cuba tambah tengok dengan 725. Adakah dapat jawapan ni atau tidak? Kalau dapat, bermaksud pola kita ni betul. Okey, 14,900 tambah dengan 725. Ya, jawapannya ialah 15,625. Bermaksud pola kita di sini ialah kena tambah dengan 725. Okey, cikgu nak ingatkan lagi pada pelajar. Kalau pelajar dapat soalan pola, kalau ada nombor yang pertama dan kedua, pelajar cari dia punya perbezaan. Lepas tu, bila dah dapat perbezaan ni, kita cuba buat. Yang ni tambah ni. Okey, yang ni pun tadi cikgu terpetunjuk. Kena tambah 725, akan dapat di sini. Di sini tambah 725, akan dapat di sini. Jadi pola kita di sini adalah 725. Kita tengok lagi soalan pola yang seterusnya. Kalau pelajar lihat nombor pertama dan nombor kedua ni, adakah perlu menggunakan operasi tambah atau operasi darab? Kalau kita cuba operasi tambah, 120 tolak 10, kita akan dapat 110 perbezaan. Kita akan dapat perbezaan 110. Di sini kalau 120 tambah 110, takkan dapat jawapan yang ni. Jadi maksudnya kita tak boleh gunakan operasi tambah. Sekarang kita tengok pula operasi darab. Kalau kita guna operasi darab, okey, 10 kali, okey, kita guna kalkulator. Okey. Kalau 10 ke 120, kita kena darab. Jadi untuk memudahkan pelajar, ambil 120 ni bahagi dengan 10. 120 bahagi dengan 10, kita akan dapat jawapan 12. Bermaksud 10 kali 12 akan dapat 120. Ya? Okey. Kita cuba pula. Betul tak? 120 kali dengan 12. Dapat tak jawapan ni? Okey. Ambil kalkulator kita semua. 120 kali dengan 12. Ya, betul. 120 kali dengan 12 dapat 1440. Bermaksud jawapan yang ni ialah 1440 kali dengan 12. 1440 kali dengan 12, kita akan dapat jawapan di sini ialah 17,280. Kita kali lagi dengan 12, kita akan dapat di sini ialah 207,360. Kita kali lagi dengan 12. Jadi kita akan dapat di sini ialah 2,488,320. Walaupun nombor besar ya pelajar, tapi kita tidak perlu risau sebab kita dibenarkan menggunakan kalkulator.